para jemaah yang diucapkan puasa, yang tuan-tuan dan perempuan yang semua sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat kita bersama-sama dengan Yang Paling Besar pada malam ini untuk sama-sama kita dapat satu pencerahan tentang perbuatan, iaitu ada tajuk yang kita telah pilih, iaitu aku sakit, Allah menyembuhkan. Allah. Jadi apa yang kita minta pada malam ini tidaklah dapat keberkatan dan dapat kekuatan daripada Allah SWT kepada kita semua. InsyaAllah kita pun tahu sekarang masalah negara kita dan juga seluruh dunia telah ditimpa dengan penyakit yang susah, mungkin tidak ada ubat lagi. Mungkin pada malam ini kita boleh dapat sedikit pencerahan daripada Ustaz tentang untuk mengelakkan ataupun untuk sebagai dinding kepada kita untuk jauh daripada segala penyakit-penyakit yang timbul pada hari ini. Kerana penyakit yang kita tak disangka-sangka telah berada pada hari ini bersama-sama dengan kita, bukan kata di Indonesia dan malah seluruh dunia. Jadi untuk itu maka saya jadi tuan-tuan juga kalau ada boleh. Jadi kalau ada siapa-siapa yang nak tanya tadi tentang sedikit berkenaan dengan perbuatan, bolehlah tuan-tuan tanya. Kalau nak jawab lisan pun boleh, kalau nak jawab surat ataupun kita tulis buat dalam tabung kita tu ada tabung surat atau mungkin kita boleh masukkan, jadi kita boleh bagi kepada sahaja, boleh buat baca silat dia akan nanti insyaAllah. Jadi siapa-siapa yang nak tulis boleh ataupun nak tanya pun boleh tanya kita buat insyaAllah. Jadi saya rasa itulah saya akan mengasih kepada tuan yang berbesar sekali lagi yang sudi bersama kita pada malam ini, dan itulah saya harap dapat bersama tuan untuk sama-sama kita dapat manfaatnya. Jadi dengan itu saya insyaAllah silakan Bapak bisa untuk terus menceramah kita pada malam ini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya mulakan ceramah, kuliah saya ni lain daripada yang lain sebab saya ada ijazah ayat-ayat rawatan. Maka tidak dapat tidak kena ada dekat dengan saya sebab dia panggil musyafahah. Jadi muslimat hak duduk belakang tu saya nak suruh mari depan. Muslimi mari belah ni, tiang belah tu bagi pada muslimat. Tiang sedikit ni bagi pada muslimat. Muslimi mari belah ni. Saya bagi masa seminit. Mari sampai depan muslimat. Tengok tiang tu di mana, berada dalam tiang ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Bahagia saudara pengurusi majlis, pengurusi serta tangkuasa surau, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita boleh berada di atas surau yang mulia ini. Sebab apa ada sini pada malam ni tidak lain dan tidak bukan sebab anda masih hidup. Semua depan saya ni hidup belaka, tak ada seorang pun mati. Dan ada dekat depan saya ni dia tahu bila dia nak mati bila. Tak ada. Walaupun tua sangat dah, ingat tua bukan syarat untuk mati. Walaupun sakit sangat dah ICU, ingat sakit juga bukan syarat untuk mati. Jadi kita semua ni hidup. Dan dalam kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita malam ini, kita sihat belaka. Alhamdulillah boleh mari masjid surau ni, kira sihat dah ni.
Berapa ramai tuan-tuan di saat ini berada di hospital Kulim, sakit. Ni kita tengoklah katil hospital masa ni, penuh katil. Kencing pun kot waya, nyawa pun dengan gas. Tapi kita semua sihat, maka sebutlah Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesihatan kita ini berkekalan sampai akhir hayat kita nak kita ni sihat. Kita tak si kita makin tua makin sakit. Sebab kita nak buat ibadat dah makin tua. Tapi berapa ramai kita jumpa pada hari ni makin tua, makin lelah, makin penat, makin sakit lutut, nak sembahyang tarawih tak lama dah, tak seronok buat ibadat kalau kita sakit. Betul tak? Dan dalam kesihatan yang Allah kurniakan pada kita pada malam ini juga, Allah berikan pada kita akan kelapangan. Kita ada masa hari ni. Dan tuan taman kita ni ramai, beribu orang ni taman kita. Betul atau tidak? Majoritinya adalah Melayu Islam. Kalau mari semua saya rasa penuh surau kita ni. Tapi sebab apa mereka tak mari? Pertama sebab mungkin mereka sibuk, kerana waktu maghrib ni mesti waktu yang sibuk. Tengok jalan raya penuh kereta, kedai makan penuh kursi. Pasar malam tak ada tangan menega ni masa ni. Cuba kita tengok. Kalau kamu menega pasar malam waktu maghrib tak laku, kamu baliklah, tak laku dah lepas ni. Dia waktu maghrib ni waktu puncak. Orang mancing ikan tengah makan ni masa ni. Kaki berita nak tengok kabinet baru ni, masing-masing masuk pejabat dah ni. Nak tengok resolusi Perhimpunan Agung UMNO tadi, apa permintaan, 6 permintaan tadi, apa dia, nak tengok ni dalam buletin utama awal ni 7.45. Tapi kita boleh tinggal itu semua, boleh mari ke surau yang mulia ini nak menunjukkan kita mari mencari satu benda namanya pahala. Mungkin hak tak mari itu sebab dia tak nampak pahala. Kamu ni adalah orang yang ganjil, orang yang luar biasa, kerana kamu nampak apa yang orang lain tak nampak, namanya pahala. Tengok kita gerbang raya haji baru ni, sembelih lembu sini, pakat bagi daging penuh beratur mari nak ambil. Bapa nampak daging, tulang rusuk nampak, daging pohon nampak, batu bersusun-susun mari nak ambil. Tapi sembahyang Jumaat tak ramai bapa, dia tak nampak pahala yang lebih daripada daging yang dia beratur baru ni. Jadi apabila kita berada dalam majlis ilmu ni, jangan lupa kita baca satu doa. Kata ulama, siapa baca doa ni dia cepat ingat dan dia lambat lupa. Dan siapa baca doa ni, dia bawa ilmu yang dia belajar tu masuk kubur sekali dengan dia. Sebab kita nak pergi kubur belakang ni, kita baca ramai-ramai. Pergi ceramah di mana pun saya bagi doa ni dulu, biar kamu cepat faham. Hebat mana penceramah kamu panggil pun, ingat yang bagi faham bukan penceramah, yang bagi faham Allah. Tak tangan kanan kat dada kiri, ikut saya baca. Tarik nafas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah yang mengajarkan kami apa yang kami tidak ketahui. Maha suci Engkau, sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi bijaksana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, biarlah ilmu yang aku belajar ni aku cepat ingat dan aku lambat lupa, dan biarlah ilmu ni menjadi bekal kepada aku di alam kubur nanti, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah ayat 32. Tu ubat dah tu saya bagi tu. Apa hebatnya ubat ini, kata ulama, kamu tidak sering kali terlupa dan kamu tidak akan nyanyuk sampai mati. Kamu nak mati pun boleh mengucap sebab kamu tidak nyanyuk. Ni hebat ni ubat ni. Bacalah setiap kali lepas mayang. Paling malas pun sekali sehari baca.
Sebab apa saya bagi ayat ni pada malam ni? Sebab di hadapan saya ni tua-tua belaka dah. Di hadapan saya ni geng-geng pencing ramai dah. Kalau tak pencing pun baru nak pencing ni. Muslimat di belakang depan saya ni boleh kata 80% geng-geng monopol belaka dah ni. Nak cerita tua, makin tua maka kita boleh satu penyakit namanya terlupa dan nyanyi. Bacalah ayat ni mudah-mudahan. Tajuk kita malam ni ialah aku sakit Allah penyembuh. Dan negara kita hari ni dilanda apa? Satu wabak yang begitu hebat nama COVID-19 ataupun coronavirus. Sekarang sedang merebak di mana? Satu dunia. Di Malaysia di mana? Itali naik mendadak. Mereka naik mendadak. Kita di Malaysia ni mana baru kena? Belah-belah orang kena kawasan tu. Seri Petaling. Siapa bawa? Kan Cina. Tempat perhimpunan agung. Yes, jemaah tabligh dah. Bukan kata nak masuk tabligh salah, tidak. Tapi coronavirus tu banyak jemaah mari situ berterbangan. Dan sekarang di kawasan sekitar kita ni tengah merebak di mana? Baling tak ada kira. Mana? Georgetown. Yes, Pala Batah, Parit Bunta. Yes, kuliah saya malam esok semua dibatalkan di Parit Bunta. Bila nak mari kuliah? Ni takut ni. Bapa kita takut dia terbang dalam udara. Kita tengok Cina-Cina kat Penang, saya pergi Johor naik kapal terbang semua pakai penutup hidung ni. Sampai tokel penutup hidung 7 tahun dah lah ni. Farmasi habis, Watson habis. Saya baru ni nak mari Penang naik kapal terbang daripada Kota Baru. Atas kapal terbang semua pakai penutup hidung. Kecuali saya 3 orang yang tak pakai. Bapa saya tak pakai, bukan saya nak bangga, saya guna antibiotik langit. Bacalah ayat ni, kamu tak akan kena penyakit wabak yang Allah hantar. InsyaAllah. Saya nak ijazah lepas ni. Atas kapal terbang tu semua pakai penutup hidung. Ada Cina sebelah saya tua dah. Dia cari farmasi tak jumpa. Di airport saya tengok dia sibuk sekali duk cari penutup hidung. Takutnya kemati. Lah dia beli satu benda tutup hidung dia. Depan sebelah saya dia duduk. Dia beli apa tuan-tuan? Penutup hidung yang paling berkesan, filternya tebal. Tuala wanita. Dia letak sini. Takut orang pramugari gelak dia. Dia pakai dia watak bodoh gitu. Apa takutnya kemati? Dia hak sakut belah ni, hak sakut belah ni. Dia beli hak tu. Orang tengok gelak, saya belah dia buat tak tahu. Saya kata Pak Cik ni tak ada perasaan sungguh. Orang tua dah Cina takutnya kemati. Kita Malaysia hari ni berapa orang dah? Ni tengoklah telefon ada gerah turun naik tiap-tiap minit. Berapa orang dah je? 140 lebih. Yes, ramai tu. 2 hari lepas baru 93 kes. Hari ni 100 lebih dah. Berhati-hatilah. Jangan kita ingat kita lepas, kita pun duduk dalam udara yang sama. Angin duduk tiup sama, kita tak nampak. Sampai bila kita nak tutup hidung? Tutup hidung masa tak ada orang, tak apa nak cakap dengan orang. Saya ceramah nak tutup hidung. Kira-kira ngaku aku lemah mati, tak boleh nak nyawa. Jadi nak cerita virus ini sedang merebak di seluruh dunia, bukan saja di Malaysia. Malaysia ni kira mujur tak ada mati lagi tak? Kau ada dah? Tak ada lagi setakat ni. Indonesia baru mati seorang kemarin petang tadi. Maka benarlah kata Rasulullah, satu ketika akan tiba satu penyakit di akhir zaman yang mana penyakit itu belum ada sebelum ni. Tu tanda-tanda kiamat tu. Tanda-tanda kiamat tu. Ada coronavirus tahun 70-an, 60-an? Tak ada. Ni baru menular ni. Tapi jangan bimbang kerana Rasulullah menyebut la yunzilullahu da'a illa anzala ma'ahu dawa. Tak turun sesuatu penyakit atas muka bumi ni kecuali Allah turunkan bersamanya ubat. Ada ubat, tunggulah dulu. Katanya ikan singgang.
2 hari lepas habis viral ikan singgah ubat coronavirus, antibiotik. Oh, kedai-kedai Tomia pun laku, orang petani duk jual. Tak ada supply ikan. Nasib baik tanya temenu murah. Tak. Kuala Muda pasar bisik berapa sekilo temenu? 5 kupang, yes. Nak cari di mana? Ikan temenu 5 kupang. Masa Salahuddin Ayub Menteri Pertanian dulu, dia kata don't worry, ikan temenu dalam laut ni ada 3 bilion. Dia kata. Dah ingat dah dalam video saya tengok, bukan nak cerita politik, tapi cerita politik tak ada. Saya tengok hijau putih belakang ni, seorang ni tak ada masalah pok kita belakang dah. Mungkin pok-pok ni tubik dia seronok. Ikan temenu pakat tubik rega muruh habis dia seronok. Betul tak? Seronok sebab apa? Yes, Allah Ta'ala bagi rezeki. Mungkin dia seronok kerajaan jatuh, dia pun tubik habis. Mu pun boleh makan ikan temenu hak murah. Betul tak? Belum ni tak ada 50 sen sekilo. Betul tak? 3 bilion. Dia kata ikan puyuh dalam kok mu tak bilang-bilang, apatah lagi ikan dalam laut dah. Betul tak ikan singgah ni antibiotik coronavirus? InsyaAllah benda murah kita mampu makan, makanlah, ikhtiar. Tapi saya nak bagi tahu satu ubat yang paling hebat, antibiotik kanser ke virus ke, yang paling hebat hari ni sejenis ulam. Kalau boleh makanlah ulam ni pada musim coronavirus. Kerana mengikut kajian ulam ini adalah ulam yang hebat. Siapa makan ulam ni panjang umur. Dulu kita famous di Kulim ni dengan satu ulam namanya pegaga. Sekarang ni pegaga dah makin pupus. Jarang ada nak jumpa jus pegaga pun tak ada dah. Timbul satu ulam baru lah ni. Nama ulam apa? Sedap makan ulam ni. Rapuh macam kepuk. Apa dia? Yes, bayam Brazil. Kenal tak? Tak kenal je? Yes, 2/3 daripada jemaah kita tak kenal bayam Brazil. Kak, nama apa kak? Yes, Nur Yati. Kak Yati, tanam bayam Brazil tak? Kenal bayam Brazil tak? Cuba terang ke dia lagu mana? Lagu mana pokok bayam Brazil ni? Nah, dia Google tu. Alah ni mudah, Ustaz Google ada, cari dah. Jumpa Haji. Kenal tak? Banyak kedai tak? Yes, banyak. Ada tak belum ni bayam Brazil? Tak ada. 2-3 tahun ke belakangan ni. Mudah ke susah nak tidur tanam dia? Senang, pacok je macam main-main rumah tu. Kabar-kabar hidup biak dah. Makanlah, bukan kena bayar mahal pun. Saya nak cerita baru ni saya ceramah di Kemaman Terengganu di Felda Air Putih. Bila tengok saya ceramah masuk seorang manusia, 5 langkah dia masuk dalam masjid, saya kata Pak Cik berhenti sekejap. Dia pun berhenti. Ada apa Ustaz, atas belakang saya ada jin ke? Saya kata tak, saya nak tanya Cik, tolong jawab dengan ikhlas. Cik umur berapa? Dia kata Ustaz, saya dilahirkan pada 1906. Tu pun masa buat IC saya duduk main sungai, mak saya panggil saya buat pergi pejabat. Saya ingat dah masa tu, tak tahulah, mungkin umur saya 6 tahun, 1900 lah kita kata dia beranak. Berapa umur dia lah ni? 120. Saya tanya Cik, bila nak mati? Ni tengok-tengok ramal lah masjid. Dia tuding jari kat saya, Ustaz bila nak mati? Ada lawan. Tua bukan syarat untuk mati Ustaz. Tu. Saya kata Cik, kami semua jealous dengan kamu. Kami juga nak panjang umur beratus tahun macam kamu. Boleh share tak apa amalan kamu? Sebelum tu saya nak tanya, depan saya pada malam ni, siapa nak mati malam ni? Tolong angkat tangan. Yes, kalau tak ada ambil petua dia ni. Saya bermula daripada umur 18. Tuk saya dulu 100 tahun lebih juga. Tuk saya kata kalau nak panjang umur, bacalah Yasin sekali sehari, niat panjang umur. Maka itulah amalan saya.
Masa mana, waktu mana terpulang. Yang penting sekali sehari. Saya tak pernah miss daripada umur 18 tahun. Yang kedua, cik, makan apa panjang umur? Dia kata, Ustaz, saya ni suka makan pucuk-pucuk kayu. Saya ni favourite saya ulam-ulam. Alhamdulillah hari ni saya tak ada penyakit darah tinggi cimani. Saya berguru dengan siapa? Dia kata, Ustaz, saya bela kambing lembu ramai. Kambing lembu saya duk makan pucuk-pucuk kayu, tak ada pun darah tinggi cimani. Ni orang tua mikir. Betul. Saya kata, cik, isteri ada tak? Dia kata, tak ada, Ustaz. Isteri saya mati tahun 62. Saya hidup seorang-seorang. Kerja apa sekarang ni, cik? Dia kata, sekarang ni, Ustaz, saya bela lembu. Tak ramai, saya bela 200 ekor. 200 ekor, tuan-tuan. Duduk dalam sawit dia bela. Saya pun, Ustaz, bela 4 ekor tahun 50-an dulu saya beli. 4 ekor tu membiak jadi 200 ekor lah ni. Saya duduk bela dalam kelapa sawit. Nak kahwin tak, cik? Allah, Ustaz tanya soalan tu. Walaupun saya 120 tahun, Ustaz, nafsu saya tak tua. Ingat, wahai orang tua, nafsumu tak pernah tua. Tiap-tiap minggu, Ustaz, ada je orang mari tawa anak kat saya. Orang nak kahwin dengan saya. Minggu lepas budak umur 32 tahun, janda anak seorang, duk gilakan saya. 120 tahun umur. Tapi satu saja, Ustaz, saya takut. Dia bukan nak saya, dia nak lembu saya. 200 ekor lembu. Kita baca purata 3,000 seekor. Kali 200 berapa? 600,000, siapa tak nak? Makin orang nak cepat mati boleh lembu ke dia tak? Tak nampak dia nampak. Dah pocik ni cerdik, lepas tu dia panjang umur. Jadi, saya kata, tahniah, cik, kamu umur panjang. Bagi saya, sepanjang saya ceramah dah beribu masjid, kamulah manusia saya jumpa yang paling panjang umur. 1906. Saya tengok IC dia 1906. Dia kata masa buat IC dia dah ingat mak dia pergi tangkap dia dalam sungai, duduk tengah mandi telanjang, bawa pergi ke pejabat pendaftaran. Kita katalah 1900, dah 120 tahun. Respinya apa panjang umur? Yang pertama baca Yasin, yang kedua makan ulam-ulam yang kita tanam itu, lagi mujarab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita makin tua dan makin tua, maka kita makin sakit dan makin sakit. Tak ada orang makin tua makin sihat. Wahai orang tua-tua yang ada depan saya yang berusia 50-an, 60-an, ingatkah kamu satu ketika dulu masa muda betapa hebatnya pandangan kamu? Mata kamu cerah dulu, betul tak, Ji? Sekarang mata dah mula kabur. Dah pakai spek, makin hari makin tambah power. Wahai orang yang pernah bergelar remaja satu ketika dulu, ingat tak kamu nak makan daging, ayam semua boleh satu ketika dulu masa remaja. Masa kamu 50 lebih, tak berapa boleh makan dah daging. Kocok api dah gigi, sakit dah gusi. Betul tak? Telinga pun tak berapa dengar dah. Lutut pun sakit dah. Nak sembahyang tarawih tak lama ni bimbang dah. Lagi? Kulit pun dah makin keduk dah. Kulit pun dah makin keduk dah. Itulah dunia yang disebut dengan dunia yang fana. Apa itu fana? Binasa. Makin tua, makin lama, makin musnah. Syurga makin lama, makin comel. Dia selisih dengan syurga. Tapi Alhamdulillah saya tengok malam ni, tak ada seorang pun yang duduk atas kursi masa mengajar dah. Kursi yang tak ada kaki. Tu kursi ada kaki tak apa, sakit lutut, sakit pinggang. Kursi tu ada berapa? Satu sini. Tuan nampak ada belakang satu. Berapa kursi tu ada sini? EJK 12. Pandai dia boleh jawab ni. Tepat ni boleh jadi melatih Menteri Keuangan ni. Tanya boleh jawab 12, biar 10 pun ni 12. Tengok. Dan kalau boleh masa mengajar, antara adab-adab menuntut ilmu, kalau boleh, kalau sakit pinggang sangat tak apalah. Tapi kalau saja-saja nak duduk atas kursi, tak payah duduklah. Kursi lagu tu tak apalah, sakit pinggang, sakit lutut. Ni kursi Tok Guru
Apa ni orang buang. Yes, bagus. Nak cerita benda baik. Nak cerita benda baik, orang yang mari surau masjid ni adalah orang yang apabila tegur, dia seronok. Dia tak marah. Antara ulama yang marah duduk atas kursi ni siapa? Ustaz Nuruddin. Dia kata apa? Orang yang masa aku duduk mengajar, duduk tengah mengajar, dia duduk macam bohan jebak atas kursi, inilah orang yang biadab dalam majlis ilmu. Kecuali perlu sangat sakit lutut, tak apalah. Tapi saja-saja duduk. Macam saya ceramah, betul tuan-tuan. Saya ceramah kawasan orang kaya-kaya di Ampang, Bukit Antarabangsa. Kita duduk ceramah, oh dia duduk macam bos. Itu pun dikira biadab dalam majlis ilmu, apatah lagi dengan tok guru. Beringat. Adat-adat kita ni, kita hidup ni penuh dengan adat. Nak pergi ziarah orang sakit, ada adat dia. Betul tak? Ada adat dia nak ziarah orang sakit. Tukang mandi mayat, makruh ziarah orang sakit. Siapa kau pergi kat tu? Islam nak jaga hati orang sakit. Tukang mandi mayat, ziarah orang sakit, hukumnya makruh. Sebab apa? Yes. Oh, tukang mandi mayat pergi macam Malikul Maut pergi, dia takut. Apa? Tukang mandi mayat pula, aku pun lama dah tak mandi mayat. Kata depan dia, seronok dah orang sakit tu. Tak seronok. Begitu juga kita dengan dalam majlis ilmu ni, kalau boleh jaga benda-benda lagu ni. Tapi dah jadi satu trend lah ni. Betul tak? Di masjid ada kursi tak ada kaki ni. Satu trend. Minta maaf lah kalau terasa hati. Bagus bang. Terus buang kat punggung. Bukanlah tak bagi duduk. Kamu adalah manusia yang boleh buat kira bercara, boleh tegur. Saya mengaji di Mesir. Pergi lewat je, perambak tubik. Di Mesir saya mengaji, doktornya buta. 5 orang tok guru saya semua buta. Saya ingat dia tak nampak, mungkin buta. Saya pun pecat selipar, masuk selur-selur ke belakang dengan sahabat saya. Cak selipar doktor duduk mengajar, senyap masuk. Tak bunyi, orang lain tak sedar saya masuk. Tiba-tiba nak duduk depan, anta barrah, mu berambuh. Nampak bila? Bapa? Dia kata mu mari lewat. Tempat duduk ni, jin duduk dah, jin Islam mari nak mengaji. Mu dah ambil tempat dia, marah dia. Dia nampak. Walaupun dia buta. Jadi nak cerita pada kita bahawa ada adat kita, terutamanya apabila kita makin tua, kita kena ingat makin sakit. Semayang atas kursi tak ada masalah, semayang nak duduk tak ada masalah, semayang dengan mata tak ada masalah, jika ada syarat-syarat yang kita boleh penuhinya. Jadi kita nak cerita pada malam ini, saya nak banci. Siapa ada penyakit? Tolong angkat tangan. Ada penyakit? Tak ada penyakit. Siapa ada penyakit tak angkat tangan, makin sakit. Ramai dekat tangan. Dan saya nak tanya, seronok tak sakit? Tak seronok tuan-tuan. Tak seronok kalau kita sakit. Jangan kata sakit besar-besar, sakit gigi je. Dia ngak mari tak sembahyang Jumaat? Tak mari dah. Dan siapa pernah masuk ward angkat tangan? Dah masuk hospital? Pernah masuk hospital angkat tangan? Muslimat 4 orang, mu tak beranak kau muslimat? Faham soalan, mu beranak dia umbi pisang kau. Hospital lah tu. Apa saya nak bagi tahu di sini? Wahai orang yang pernah masuk hospital, syukurilah kamu pada Allah kerana kamu dah masuk tempat mati, tiba-tiba keluar balik. Hospital ni tempat mati, betul atau tidak? Semua hospital paling kurang pun seorang mesti ada mati seorang di hospital. Di hospital Kuling cuba tengok berapa ramai mati sehari-hari. Kamu masuk tubik balik, kamu mari cari Allah di masjid dalam majlis ilmu. Kamulah mencari husnul khatimah insya-Allah. Terutamanya orang yang dah buat bypass belah jantung, ada? Dah buat bypass di IJN belah dada buat keluar jantung, ada? Tak ada. Bang, nak tanya boleh? Sama betul dengan saya? Yes. Bang pernah aksiden ke? Tak pernah. Parut ke kat dahi ni? Gangster masa kecil. Lepas tu kena kapok. Parang.
Masya Allah. Tapi tu saya tanya aksiden tu, tapi hidup je, alhamdulillah. Mari masjid, bagus. Tu satu tanda mengingatkan kamu pada Allah. Mudah-mudahan kamu duk sikat rambut, tengok, ya Allah, aku terbelah kepala, hidup lagi. Terima kasih ya Allah, aku nak mari masjid carimu. Dan ingat mati, bagus. Jangan kata parut atas kepala tu, uban di rambut kamu itu pun atas kepala kamu tu pun itu mesej daripada Allah. Nak sikat rambut mari masjid tadi, ingatlah bahawa hari ni kepala kamu saja yang putih, suatu hari nanti warna itulah yang akan membaluti jenazahmu, iaitu kain kapan warna putih. Ni ingat mati uban ni. Nah, dan saya nak tanya depan saya pada malam ini, aku sakit, Allah penyembuh tajuk kita. Yang penting saya nak tanya, siapa ada kecil manis? Angkat tangan. Tak angkat tangan makin naik. 1, 2. Kecil manis berapa bang? Kalau tak makan ubat 9. 9. Okey lagi. Jangan melepasi sebelah. Berapa je kecil manis? 6. Okey. 6 tak kecil manis lagi. Kalau sebelah, pankreas rosak. Umur berapa dah je? 60. Bini berapa orang? 10. 60 dah. Depan saya ni berapa ramai nampak hebat, tubuh sasa elok, misal macam pendekar, tapi kecil manis 24, tak boleh buat apa kau. Kecil manis adalah satu penyakit yang bahaya kerana dia umpama anai-anai dalam kayu. Dan kamu dah mula insulin cocok kat pusat, ingat kamu tak boleh berhenti dah. Kalau kamu berhenti dia hypo, ketat, dia bakal kereta pun tak boleh. Ni orang yang kena kecil manis. Ada 2 jenis kecil manis ni. Tolong ingat pengajian dengan saya ni, kecil manis ada 2. Yang pertama kecil manis basah, yang kedua kecil manis kering. Kecil manis basah apa? Kecil manis basah ni hok luka kaki, kena kerak ibu kaki, kerak buku lali, kerak lutut, kerak apa, lalah tak ada tempat nak kerak, mati. Tu kecil manis basah. Yang kedua kecil manis kering apa? Mata kelabu, menyucuk-nyucuk badan, sakit saraf, sakit urat, kebah-kebah badan. Ni kecil manis kering, hok ni umur panjang. Tapi dalam keadaan lemah lah, makin malah buat ibadat ya lah tu. Dan saya nak tanya, siapa ada darah tinggi tolong angkat tangan. Akak tinggi-tinggi. Pak akak lagu ni mati pucuk, confirm tinggi. Darah tinggi ramai. Wahai orang yang kena darah tinggi, berhati-hati, satu penyakit besar menunggu kamu, iaitu stroke. Kena penyakit ni tak boleh mari masjid dah, duduk tengangur di rumah, makan pun kot wayar. Tahu makan kot wayar? Bini mu bagi remote 24 jam duk pegang remote depan katil, duk tengok awal ni, puas dah tengok TV. Kalau kena stroke, beringat. Batu stroke dalam bahasa Arab disebut apa? Rihul ahmar, angin merah. Angin merah. Merah-merah ni barang bahaya. Main bola tengah padang, boleh kat merah, apa berlaku? Keluar, bukan gantung, keluar padang, hambat keluar pengadil. Lampu merah kalau kamu tepuh, apa berlaku? Masa ni esok duduk dalam kubur dah. Buku rekod masa kita mengaji dulu, warna merah, pen merah, apa berlaku? Fail satu, minyak atas belakang ni, ayah bagi minyak. Yes. Ayah saya dulu cukup garang kalau pen merah, tuan-tuan, satu pen merah 5 tali pinggang atas belakang. Dah saya suruh tuk, hak tak berapa nampak mata, tulu tanda tangan. Pergi rumah tuk balik sekolah, tak balik di rumah. Tuk tulu, ni borang gapo, ni borang bantu makan, tuk tahu gapo. Pegang tangan tuk tanda tangan. Ayah saya tunggu buku rekod, tak siapa-siapa. Pergi tanya sekolah, ni tanda tangan dah tuk. Tuk tanda tangan ni. Pergi tanya tuk, apa mu tanda tangan? Ayah saya pergi tanya ayah dia, apa mu tanda tangan buku rekod? Mana tahu, dia kata borang bantu makan ni. Kena 2 kali ganda, kena situ. Pen merah punya cerita. Jadi nak cerita, angin kalau kena merah maka tumbang. Ingat, ni kita takut ni. Azan ke terus? Terus, bagus. Dan saya nak tanya, siapa sakit lutut tolong angkat tangan. 1, 2, 3. Sakit lutut, ingat. Gaut.
Oh, 1 2 ni daripada tadi kat tangan markah penuh ni. 1 2 kedua dah. Gaut. Mana je kena gaut? Ibu kaki. Yes, uric acid lebih tu, siku dan sebagainya. Tak apa, ada berita baik untuk anda. Tunggu, duduk tengah banci dulu. Dan siapa mata kelabu kat tangan? Pakai spek tak kat tangan? Nak nipu pun biar pandai, jangan apa. Tak ada agak. Jatuh. Tu saya kata depan saya ni nampak hebat-hebat belakang, tapi ada nyakit belakang. Itu menunjukkan bahawa kita tu makhluk. Nyakit ni ada 2. Yang pertama boleh gerak, yang kedua duduk rumah tak boleh, macam kena seceruk tu. Na'udzubillah, kita tak nak. Kamu ni boleh gerak mari lagi ni. Ya alhamdulillah lah. Jadi pada malam ni saya nak ijazah satu ayat. Kata ulama, siapa baca ayat ni ada penyakit muntah, tak ada penyakit jadi antibiotik, dan dia mati bukan sebab penyakit. Dan siapa baca ayat ni dia tidak akan terkena wabak. Ni musim coronavirus duduk terbang nak masuk kuling dah ni, bacalah. Melekat sekap lubang hidungmu daripada masuk virus itu. Kerana coronavirus juga daripada Allah. Penyembuhnya adalah Allah, antibiotik adalah kalamullah yang hebat. Kita nak ijazah ni. Saya ceramah alhamdulillah tuan-tuan, hari ni saya tak ada penyakit. Walaupun saya ceramah satu hari satu negeri. Satu hari satu negeri saya ceramah. Tapi saya tak ada penyakit, saya sihat. Apa saya dah baca ayat ni? 5 patah tak panjang. Bagi ayat panjang-panjang kamu bukan ingat pun, tua-tua belaka dah. 5 patah ni pun belum tentu ingat. Terutamanya ada saka-baka dalam keturunan kamu akan memuntahkannya. Yang pentinglah ni apa ayat ni? Antibiotik. Bukan baca tutup hidung dah. Baca setiap kali pas sembahyang, nak turun tangga tawakal tu Allah. Aku baca kalammu ya Allah yang suci. Jagalah diri aku daripada wabak ini, anak cucu aku daripada wabak ni. Nak ke tak nak ayat tu? Ayat tu tak payah salin, tak payah tulis tuan-tuan. Kalau saya pergi ceramah di mana pun, dalam TV ke, yang penting saya bawa kitab saya ni. Tajuk dia Perubatan Islam. Dalam ni semua ada ubat-ubat penyakit menurut Al-Quran. Dan siapa ada kitab ni malam ni, saya ijazah doa-doa yang ada dalam ni. Bukan mahal pun, 130 je. Nak beli daging sekilo tak lepas. Hak ni kamu bawa masuk kubur, insya-Allah. Siapa nak boleh angkat tangan, kita baca talaqi musyafahah. Mudah-mudahan. Habis-habislah tu ya semua saya bawa. Saya bukan mari nak menego, saya nak bagi ayat yang berijazah. Balik amal lah mudah-mudahan. Muka surat 140. Kita baca beramai-ramai. 140. Bila saya kata ijazah, tuan-tuan kata saya terima, maka balik bacalah. Jumpa tak? Ayat pendek saja. Bila saya kata ijazah, tuan-tuan kata saya terima. Saya tahu tuan-tuan tak bawa duit, takut nak angkat tangan. Tak apa. Lepas ni kita ada rawatan. Pukul 11 belum tentu siap. Nak balik ambil sempat. Mudah-mudahan. Ambil dulu. Yang penting ijazah tu. Saya bukan mari tiap-tiap tahun masjid surau ni ya saya jijak ni. Ambil kesempatan. Duit RM50 kamu nak buat apa sangat? Yang penting bekal kubur kita tu. 140 jumpa tak? Yang ada penyakit kalau boleh ambil nak amalan tu, kecil manis darah tinggi. Ubat kecil manis pun 1 botol 50. Hak ni mau mati ada lagi. Anak cucu baca sampai pahala dalam kubur pada kita insya-Allah. Kau surat 140. Jumpa tak? Okey. Angkat tangan kanan semua. Batuk tu pun kena ambil baca. Letak di dada kiri. Tarik nafas 3 kali mengucap. Nak ijazah bukan mudah. Ada yang baru nak, sila angkat tangan, kita baca serentak bergema. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan penyakitku. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Okay,
pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku ada penyakit ni, penyakit apa kamu ada sekarang, kamu yang tahu. Sekarang ni, muntahkan penyakit itu ya Allah, sebagaimana kau muntahkan Nabi Yunus daripada perut ikan Nuh. Niat molek. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Okay, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, campakkanlah antibiotik langit ke dalam tubuh badanku ya Allah, untuk melawan segala virus, terutamanya coronavirus yang sedang merebak pada ketika ini. Jagalah diriku, anak cucuku, kaum kerabatku ya Allah, orang tamanku dengan keberkatan ini. Niat molek. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Saya dengan nama Allah tu menjazahkan surah Asy-Syu'ara ayat 80 untuk kesihatan anda kerana Allah Ta'ala. Saya terima, kata, untuk mengamalkannya sebagai ikhtiar kerana Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Niat malam, mudah-mudahan. Doa siapa ni? Bukan doa saya, doa Nabi Ibrahim baca. Sebab tu Nabi Ibrahim hidup sampai 900 tahun tanpa penyakit, kata ulama. Ni ubat dia ni, bacalah. Aku sakit, Allah penyembuh, ringkas je. Ada soalan nak tanya, boleh tanya, soal jawab. Kita nak pukul 9 dah, lawatan lagi lepas ni, jika ada. Dan kepada mereka yang sakit-sakit lutut, lengan-lengan badan, sakit sendi, sakit belakang, nak sembahyang tarawih tak lama dah, saya bawa minyak komunitas ni, boleh balik sapu kat badan. Saya buat sendiri ni. Saya ceramah bab perubatan. Mata kelabu nak baca Quran tak nampak bulan Ramadan ni, saya bawa semburan ni, sembuhlah mata ni. Apa dia ni? Bukan racun ulat ni. Ni satu benda yang tak boleh jual kedai dah. Kalau jual kena denda 10,000. Lebih pada air ketum. Ni air apa ni? Air Zam-Zam dah. Air Zam-Zam tak nak jual dah kedai ni, mana ada, kena rapat. Mudah-mudahan dengan naik pemimpin baru ni boleh lepas balik jual. Kita nak buat rawatan Islam pun payah dah. Nak jumpa air Zam-Zam ni. Air ketum 5,000 ya, 10,000 air Zam-Zam. Berat pada ketum lagi. Tak tahulah. Sebaiklah kita lah. Soalan sila jika ada. Dan ada orang tanya saya tadi, Ustaz, rumah saya ni sentiasa nampak kelibat kat tangga, kat bilik air, kat store. Saya duduk, umur anak saya di ampang rumah bertingkat-tingkat, bunyi guli kursi atas, bunyi kursi orang alih 3 pagi, tuan balik cuti. Apa dia tu, Ustaz? Ni ada penghuni yang tak bayar sewa. Nak buat lagu mana? Saya nak ijazah satu ayat. Kata ulama, siapa ingat ayat ataupun doa ini, dia boleh jadi tuk bomo. Kerana doa ni adalah doa Nabi Sulaiman baca masa dia ada kuasa. Dia panggil Ifrit mari menghadap dia. Dia buat MOU doa ni. Dia kata, Ifrit, mu jangan masuklah rumah aku dan jangan ganggu anak cucu aku. Baca, kalau tak ingat tulis di kertas tepek dinding, sudah memadai. Bukan azimat. Azimat mu buku tak pinggang. Kalau ni tepek, biar semua baca. Macam 3 ku ayat 1000 dinar rumah kamu tu, tepek ayat ni. Tak ada orang ada ayat ni di rumah, kecuali anak murid saya. Saya gimana? Saya ijazah, ikut saya baca. Anak degil tak dengar cakap, suka ni, anak kamu lah ni suka sangat duk main gone ni. Betul tak? Yes, ni penyakit besar ni. Suami kamu pun makin tua ni, makin kuat duk main WhatsApp ni. Dah 2-3 pagi tak tidur lagi. Ambil tepek dalam bilik tidur dia. Betul tak? Kita baca ramai-ramai. Tarik nafas 3 kali, tak payah letak tangan kat dada, kerana ini makhluk di luar, bukan dalam badan. Nak ijazah ni, Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Aku bersumpah dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman terhadap kamu, bahawa kamu keluarlah dan berpindahlah daripada rumah kami. Aku menyeru akan kamu supaya kamu keluar
dan jangan sekali-kali kamu menyakiti seorang pun anak cucu kami di atas kediaman ini. Cukup comel kita bersaji, boleh jangan masuk rumah aku dan jangan ganggu anak cucu aku. Cukup comel. Dah saling tak? Boleh ingat dah nak ijazah ni? Saya tahu kamu jenis payah ingat. Tua belaka dah ni. Maka saya fikir lagu mana saya nak ijazah biar berkesan. Kalau kamu tak ingat, boleh balik tengok, jadi ingat. Ustaz lain mari ceramah tak ada buku, tak ada panggil mari depan sebab dia tak ada proses ijazah. Saya ni ada proses ijazah. Saya tulis salin siap dah, balik tampar rumah balik tampar rumah, saya salin siap dah ni. Balik tok rumah mudah-mudahan. Saya nak ijazah ni tulis letak atas riba, siapa nak angkat tangan tok. Saya nak bagi free, saya pun cetak. Bukan mahal pun, satu ni RM15 je, kita baca ramai-ramai, mudah-mudahan. Siapa nak angkat tangan. Itak atas riba ikut saya baca. Ambil 3 percuma 1, balik bagi ke anak-anak. Nak balik nak photostat pun tak ada masalah. Yang penting kamu ada ibu ni dulu. Tak di rumah, mudah-mudahan. Okey, ikut saya baca. Tak mana nak tu boleh angkat tangan. Tarik nafas sekali. Tak mana baru nak angkat tangan belakang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina unashidukumullah an takhruju wa la tu'zu ahada wa tarhalu min baitina. Aku bersumpah dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman terhadap kamu, bahawa kamu keluarlah dan berpindahlah daripada rumah kami. Aku menyeru akan kamu bahawa kamu keluar dan jangan sekali-kali kamu menyakiti seorang pun, dan kamu berpindahlah daripada rumah kami. Saya dengan nama Allah menjazakan doa Nabi Sulaiman untuk diamalkan sebagai ikhtiar. Saya terima kata untuk mengamalkannya dan menampalnya pada kediaman kami kerana Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh bacalah mudah-mudahan. Ada soalan nak tanya boleh tanya jika ada. Dan kalau tak ada, saya nak tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya pada malam ni, ada nak buat rawatan tak? Tolong angkat tangan. Ada 10 orang saya tunggu. Tak ada 10 orang pergi cari saya di Kuala Lumpur. Anak degil tak dengar cakap, saka, sihir, santau, darah tinggi, semua penyakit ikhtiar. Saya nak pegang atas kepala baca. Saya pegang 3 saat ya, tak lama. Ada saka bakar merangkak jadi harimau. Tengoklah lepas ni. Ada? Tolong angkat tangan. Tak angkat tangan, saya balik lagi, tuan-tuan tanya. Saya tak ada dah, balik dah. 1, 2, 3. Okey, ada 10 orang cukup. Satu taman pun nak buat, saya tunggu. Tak ada masalah. Cuma tolong perhati, kalau sudah saya ceramah lepas ni tak sempat semayang lagi, start motor balik, tolong tangkap orang ni, dia ada saka, dia lari awal. Dan saya nak tuan-tuan dan puan-puan tolong balik amal ayat-ayat saya ijazah pada malam ni. Boleh ke? InsyaAllah. Yang kedua, satu berita baik saya nak beritahu kepada sesiapa yang ada penyakit hospital. Tolong dengar molek ni, saya ceramah mana pun saya beritahu benda ni. Saya nak tengok kamu boleh sembahyang tarawih dengan sempurna. Darah tinggi, kencing manis, jantung. Ayah sakit, balik cuti sikit lagi, tolong buat balik dia. Darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gaut, seteruk, buah pinggang.
Barah, resdung, fibroid, thyroid, migraine, gastrik. Mata tak berapa nampak, telinga tak berapa dengar, lutut sakit, buasir sampai berdarah dah. Ada penyakit kulit, kolesterol tinggi, prostat orang lelaki ni. Ataupun selidih tulang belakang, sakit lutut, terutamanya darah tinggi, cimani jantung, batu karang, gout, struk, buah pinggang, barah, resdung, fibroid, thyroid dan sebagainya. Saya bawa sini kayu ni. Tuan-tuan kenal tak kayu apa ni? Kemuning hitam ribu tahun dulu duduk dalam batu dalam gua, tak ada zaman lah ni. Saya ambil pengatuk batin orang asli, rendam dalam air panas 3 minit, air jadi kuning. Nampak ni? Bukan minyak mutu ni. Kamu rendam dalam air panas 3 minit, air jadi kuning, minum air dia segelas hari, turun mendadak dengan izin Allah. Tu tamunya gaut, boleh balik cuba. Cimani tinggi sangat, tak pandai rendam dah. Cimani 20, darah tinggi 200. Jumpa saya lewat, kamu cari pasu, asah belakang pasu, macam orang tua-tua dulu buat penawar. Ambil air, kamu tuang tempat asah dalam gelas, minum air asam, turun mendadak dengan izin Allah. Nak garanti kerja Allah. Tapi 10 orang yang ambil dengan saya, 8 orang sembuh dengan jayanya. Apa guna kamu ada duit sakit? Ubat hospital ni kamu makan daripada muda sampai tua. Saya takut kena cuci buah pinggang. Nak mari masjid pun tak ada masa. 4 jam sehari, 4 kali seminggu. Belum cuci buah pinggang, gunalah benda yang orang asli duk minum. Cuma faham betul-betul, saya kata rendam 3 minit. Bukan telan 3 minit, mampu kerah ni mau telan. Kayu ni besar ni. Ada kat luar tak banyak, 4-15 ketul. Siapa cepat dapat, tak dapat cari sendiri deh. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ceramah dah 1 jam 15 minit. Rasa lama ke sekejap? Ya, so jawab lama ada saka tu lu tunggu lepas ni. Dan yang kedua, saya nak tuan-tuan dan puan-puan tolong amal ayat-ayat saya ijazah pada malam ni. Boleh ke? Dan saya minta maaf banyak. Saya duduk ceramah sambil tengok telefon. Sebenarnya saya ceritalah sebab apa saya tengok telefon ni, bukan kerana virus, kerana Astro duk WhatsApp saya ni minta saya live dengan satu tajuk susuk. Jadi saya duduk tengah jawab ni. Puak-puak ni kalau lambat jawab, dia cari orang lain. Dia mahal puak ni. Dia bukan kita cari dia, dia cari kita. So dia tanya tu kena jawab terus. Kalau tak jawab 2 minit, dia pun cari orang lain. Itulah dah settle dah. Mudah-mudahan. Jadi pagi ni kita ada rawatan. Hak mana nak buat rawatan, tolong tunggulah. Mudah-mudahan untuk akhirnya marilah sama-sama kita baca doa, mudah-mudahan ada keberkatan. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami makin tua makin rajin untuk beribadah ya Allah. Makin tua makin sihat ya Allah. Jangan Kau jadikan kami makin tua makin sakit dan makin malas untuk membuat ibadat. Dan matikanlah kami dengan husnul khatimah, dalam arti kata kami mampu untuk menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum. Okey, kepada sesiapa yang nak buat rawatan lepas ni tolong tunggu. Yang ada buku kertas tu, ada duit, ada kaunter kat luar tu. Yang tak ada duit nak balik ambil sempat. Saya buat rawatan pukul 11 belum tentu siap. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ada tak? Terima kasih. Ya, minta banyak terima kasih kepada yang sudah